Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Selamat datang diucapkan kepada yang sudah lama dan setia di dalam channel ini. Dan kepada yang baru, admin ucapkan selamat bergabung. Saudara-saudara, setelah Perhimpunan Solidariti Najib Razak yang kita dapat lihat, antara yang ramai mengikuti perhimpunan ini, termasuk kepimpinan PAS dan Bersatu, serta UMNO sendiri. Walaupun terdapat larangan daripada UMNO untuk ahli parti menyertai perhimpunan tersebut, tapi pada akhirnya, sebelum itu juga, UMNO bersetuju untuk bersama-sama dengan PAS di dalam perhimpunan ini. Tapi pada akhirnya larangan daripada kepimpinan UMNO untuk menyertai perhimpunan ini kerana menghormati keputusan pihak berkuasa. Tapi pada akhirnya antara pemimpin UMNO yang hadir adalah Dr. Akmal Saleh. Nah, ini kenyataan Puad. Puad berkata, Hero Akmal hadir perbicaraan kes Najib, bukan himpunan Solidariti. Nah, Dr. Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, datang ke perhimpunan tersebut bukan semata-mata untuk perhimpunan itu, bukan untuk bekerja sama dengan PAS. Nak cakap Akmal Saleh masuk PAS, PN jauh sekali. Tapi menurut Puak Zarkashi, Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akmal Saleh tidak hadir pada himpunan Solidariti untuk Najib. Di Istana Kehakiman di Putrajaya, Isnin lalu, kata MKT Parti itu, Muhammad Puak Zarkashi. Sebaliknya, dia berkata bahawa Akmal hadir untuk mengikuti prosiding mahkamah berkaitan titah tambahan mengenai kemungkinan Najib menjalani baki hukuman penjara sebagai tahanan rumah. Tidak timbul Akmal hero, katanya dalam satu hantaran di FB. Parti tidak pernah melarang ahli atau pemimpin hadir perbicaraan Najib di mahkamah. Itu biasa. Presiden dan Setiausaha Agung beberapa kali ke mahkamah beri sokongan kepada Najib. Akmal bukan hadir perhimpunan. Dia sendiri melarang pergerakan pemuda hadir perhimpunan seperti dirancang. Tidak timbul UMNO rasa malu. UMNO mengambil tindakan taktikal, katanya. Puad mengulas laporan Desta yang mendakwa PAS the winner and UMNO the loser. PAS adalah pemenang dan UMNO kalah berhubung perhimpunan tersebut. Sebelum ini, Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki mengumumkan bahawa parti tidak akan meneruskan perhimpunan Solidariti tersebut dengan alasan menghormati yang di-Pertuan Agong dan arahan Ketua Polis Negara. Jadi, kalau nak cakap Akmal Saleh ataupun UMNO bergabung dengan PAS di dalam perhimpunan itu tidak benar. Rupanya Akmal Saleh hadir untuk perbicaraan kes Najib. Mungkin ada yang bertanya, adakah Akmal Saleh dipecat selepas ini kerana menyertai perhimpunan tersebut? Jawapannya adalah tidak, kerana Dr. Akmal Saleh datang untuk perbicaraan kes Najib, bukan untuk perhimpunan Solidariti. Apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Kali ini pula, saudara-saudara, setelah berlalunya kemenangan rayuan Najib, setelah Perhimpunan Solidariti Najib Razak yang menjadi tumpuan seluruh Malaysia, apatah lagi perhimpunan ini kita dapat lihat seolah-olah membuahkan hasil ataupun memang daripada perhimpunan ini akhirnya Najib beroleh kemenangan. Najib menang rayuan 2-1. Tapi berita buruknya pula adalah pentadbir Facebook Najib pula yang dikatakan telah melakukan kesalahan. Dan pada akhirnya, adun PKR lapor polis terhadap pentadbir Facebook Najib. Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR, Fahmi Zainul, membuat laporan polis terhadap Eric C. To, pentadbir media sosial bekas PM Najib Razak.
Laporan itu susulan catatan Facebook Najib serta artikel berkaitan yang diterbitkan di Malaysia kini, kedua-duanya bertarik 7 Januari. Hantaran di FB Najib yang mempertikaikan keputusan Mahkamah Tinggi yang turut disahkan oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan terkait kes SRC International serta mengkritik hakim perbicaraan adalah secara jelas dan terang merupakan satu tindakan jenayah menghina mahkamah, kata Fahmi kepada pemberita itu. Nah, ini adalah berita duka cita Najib. Kerana baru saja menang rayuan 21, tiba-tiba ada berita begini pula. Laporan itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD, Dangwangi kira-kira jam 1.40 tengah hari tadi. Artikel bertarik 9 Januari. Dalam laporan polis itu, Fahmi mendakwa catatan FB tersebut menjejaskan kredibiliti Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat dan tidak menghormati sistem kehakiman negara. Fahmi turut mendakwa pentadbir media sosial Najib melakukan percubaan berulang kali untuk mempertikaikan integriti badan kehakiman. Cubaan pentadbir FB Najib yang berkali-kali mempertikaikan kewibawaan mahkamah dengan menjadikan institusi mahkamah sengaja dicemarkan untuk mewujudkan satu skandal sehingga memberi kesan buruk kepada institusi kehakiman negara adalah tindakan keterlaluan yang bersamaan jenayah menghina mahkamah. Sito mendakwa bahawa satu lagi artikel yang diterbitkan di Malaysia kini bertajuk Amid Full Pardon Push, Najib's FB Swipes at SRC Trial Judge Again, tidak tepat dan perlu diperbetulkan. Berkaitan dengan ini, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara yang saya amat hormati. Sekali lagi dalam satu lagi isu yang panas, satu lagi kenyataan, Ketua Polis Negara yang menggemparkan ramai, terutamanya kepimpinan politik pembangkang. Bukan saja kepimpinan politik kerajaan diberi kejutan, tapi ini juga kejutan kepada pembangkang. Mungkin ada yang mendakwa, ada yang mengambil pandangan bahawa PDRM ataupun Ketua Polis Negara melindungi ataupun memilih untuk individu ataupun pihak mana yang perlu disiasat maupun dikenakan tindakan undang-undang. Ataupun orang cakap pilih kasih. Tapi sebenarnya tidak. Ini buktinya kerana dalam satu kenyataan berkaitan dengan dakwaan paksa gugur kandungan, polis selesai siasat anak menteri. Nah, kita sudah boleh lihat di sini bahawa ketulusan siasatan ataupun ketulusan kerja daripada pihak PDRM, pihak berkuasa. Kerana dalam kenyataan ini, siasatan terhadap anak menteri, bukan daripada pembangkang, kepimpinan Perikatan Nasional maupun pembangkang. Tapi dah dikatakan di sini, anak menteri. Nah, persoalannya, anak menteri itu siapa? Dan sekiranya perkara ini semakin berpanjangan, adakah anak menteri ini ataupun menteri tersebut mungkin terlibat dengan masalah sehingga boleh digugurkan daripada kabinet? Nah, saudara-saudara, itu hanya menjadi persoalan. Polis sudah melengkapkan kertas siasatan berhubung kes ugutan jenayah yang dikaitkan dengan anak seorang menteri. KPN Razaruddin Hussain berkata, kertas siasatan sudah dihantar ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Setelah merakam percakapan semua pihak, lapor media. Katanya, pihak pendakwaan mengarahkan pegawai penyiasat mendapatkan laporan pemeriksaan kandungan wanita yang dikatakan diugut oleh anak menteri berusia di penghujung 20-an itu. Katanya, siasatan awal mendapati anak menteri itu sudah bernikah dengan wanita itu. Jadi saudara-saudara, dalam kenyataan ini,
Pemimpin Akar Umbi Bersatu Badrul Hisham atau Che Gubad mendakwa seorang anak menteri merogol seorang wanita dan akan membuat laporan polis. Bagaimanapun, membatalkan hasrat itu atas alasan pengadu menarik balik laporan polisnya. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda?